Semua gambar dan video digunakan untuk tujuan ilustrasi sahaja dan tiada kena-mengena antara yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam channel AD Taki untuk season kedua dalam segmen kisah, misteri dan mistik. Jadi setelah lama kami rehatkan segmen ni, kini kami kembali dengan beberapa episod kompilasi cerita-cerita seram ataupun misteri yang bakal kami kongsikan. Jadi sebelum tu, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada semua yang setia bersama kami walaupun dah lama kan kami rehatkan siri ni. Jadi waktu tu kami bermula dari 0 subscriber hinggalah apa yang kita capai sekarang. Jadi terima kasih banyak-banyak. Jadi ada antaranya yang hadir dari Manjung, Kulai, Batam, Indonesia. Jadi terima kasih banyak-banyak saya ucapkan sebab membuatkan kami lebih bersemangat. Engkau. Jadi pada yang baru singgah di channel kecil kami ni, teruskan menonton, dan jika anda semua berminat dengan video yang kami hasilkan, jangan lupa tekan butang subscribe dan terus menyokong kami. Jadi saya tak nak buang masa anda semua. Kita teruskan dengan kisah pada episod kali ini. Seperti yang tertera di skrin anda, tajuk pada episod pada kali ini. Baiklah, kisah pada kali ini saya pilih satu perkongsian di Facebook group iaitu Kaki Pancing, di mana bagi saya amat menarik untuk dikongsikan dalam channel ni, tentang pengalaman beliau ketika bercuti di sebuah rumah rakit ataupun di kelong di kawasan Ulu Tiram, Johor. Jadi nama yang saya gunakan sebagai nama samaran lah, iaitu John, salah seorang warga negara Malaysia yang menetap di Sabah, yang kini menetap sementara di Johor atas urusan kerja lah. Jadi berikut adalah kisah ataupun pengalaman beliau sendiri. Jadi sama-sama kita dengarkan. Jadi sebagai anak jati KK iaitu Kota Kinabalu, Sabah, John ni memang amat berminat dengan aktiviti memancing. Jadi walau di mana saja John menetap, jadi mencari lubuk ataupun spot memancing tu akan menjadi keutamaan beliau katanya. Jadi Ulu Tiram ni merupakan syurga bagi kaki pancing sebab terlalu banyak kawasan yang boleh beliau kunjung dan cuba untuk mencari secubit strike. Jadi harga pula pelbagai mengikut kemudahan yang disediakan. Jadi kata John, dah banyak kawasan beliau cuba, tapi ada satu rumah rakit ni yang belum pernah John cuba memancing dan memberikan rezeki yang luar biasa yang membuatkan John takkan lupakan sampai bila-bila. Jadi macam biasa, beliau dah rakan-rakan akan merancang seminggu lebih awal trip memancing, seperti menyediakan peralatan memancing. Tapi ada perkara yang tak dapat dielakkan berlaku yang menyebabkan aktiviti mereka sekumpulan terpaksa dibatalkan. Jadi John ni agak kecewa, tapi perkara yang berlaku ni memang tak dapat dielakkan. Tetapi John turut teruskan rancangan dengan seorang kawan yang dikenali sebagai Laki. Jadi Laki ni yang bermaksud bertuah, seorang anak yang berdarah Iban yang memiliki keistimewaan mata ketiga. Jadi personality Laki ni dia tak macam orang biasa, di mana Laki ni lebih banyak berdiam diri dan tak suka bersosial seperti orang lain walaupun dalam kalangan kawan-kawan John sendiri. Kata John, kami faham dan kami hormati beliau dan kami tak akan menganggap beliau ni pelik, tapi kami tetap berkawan seperti biasa. Jadi perjalanan John bermula selepas menjemput Laki di rumahnya dan menuju ke lokasi yang hanya mengambil masa dalam 30 minit. Dan ketika kami singgah di kedai untuk membeli umpan, John ada macam perasaan macam tak sedap hati, tapi John ni tak edahkan, malah sampai je ke jeti mereka pun bergeraklah ke rumah rakit seperti yang dijanjikan dengan pemilik rakit. Maksudnya diorang dah booking awal lah. Setelah sampai di rumah rakit pada pukul 10 lebih pagi, mereka pun meletakkan peralatan dan mengelilingi rakit kerana ini adalah pertama kali mereka sampai di kawasan tersebut. Walaupun hanya John berdua, tapi ada perasaan macam tak selesa, dia macam tak sedar hati yang John rasakan, iaitu perasaan yang amat suram, macam kurang bersemangat. Tapi bagi Laki pula, dia ni macam tak menunjukkan sebarang reaksi yang pelik, dan mungkin ini semua perasaan John seorang. Kata John, kalau ada rezeki, adalah dia. Dari pagi sampailah ke malam kami memancing, kata John. Ada kalanya kami berhenti memancing kerana arus agak kuat dan ikan tak buka mulut pada waktu tu untuk mengambil umpan kami. Kata John, ketika saya berborak dengan Laki, saya tak nampak pula respon ataupun tingkah laku yang pelik daripada Laki. Sebab perangai si Laki ni dia lebih kerap rasa gelisah, tak tenteram.
Macam serabut apabila kami lepak di restoran berbanding ketika kami berdua je memancing di rumah rakit. Nampaklah macam lelaki ni tenang sikit. Jadi alhamdulillah hasil pagi sampai ke petang tu agak memuaskan dan malam pun tiba. Jadi saya berjalan mengelilingi rakit pada waktu malam untuk berehat, ambil angin malam sambil lihat ke arah laut. Jadi saya terkejut, kata John. Kenapa saya rasa macam ada seseorang yang memerhatikan saya, dan kerap saya nampak kelibat seolah-olah ada yang lari daripada pandangan mata saya ketika mata saya melilau memerhatikan sekeliling kawasan rakit. Jadi kata John, waktu tu saya sedang termenung memandang ke laut. Saya perasan macam ada bunyi yang pelik datang dari arah bawah rakit lah. Seolah-olah macam ada bunyi kain yang terapung yang dipukul oleh ombak laut. Katanya macam lebih kurang macam orang bilas kain menggunakan tangan lah. Jadi bila saya toleh pandangan saya ke arah bawah rakit, macam ada satu benda yang menyelam laju ke bawah dan meninggalkan buih yang banyak serta habuk putih yang pelik. Dan saya yakin yang benda tu bukan ikan, membuatkan beliau terganjak ke belakang beberapa langkah. Sebab John terkejut lah sebab dia nampak benda yang pelik. Jadi John ni pelik dan rasa ingin tahu tu amat tinggi. Jadi tapi perasaan takut tu tipulah kalau tak ada, katanya. Tak sampai beberapa minit, tiba-tiba bunyi tu John dapat dengar lagi. Jadi saya cuba beberapa kali nak tengok apa yang tersangkut ke apa kan. Jadi apabila John memberanikan diri, dengan sekilas pandang beliau ternampak apa yang anda semua nampak adalah lakaran ilustrasi yang saya buat daripada deskripsi yang John berikan, iaitu mata terbeliak putih tanpa kelopak mata, mulut tenganga luas, kulit yang pucat dan rambut panjang, dan badan diliputi kain buruk yang koyak di bawah arus air. Jadi setelah nampak makhluk yang amat menakutkan tu, jantung John ni berdegup kencang dan menyebabkan John susah nak bernafas, menyebabkan beliau ni lari dan menceritakan apa yang berlaku pada lelaki. Jadi waktu tu John ni dia bagi tahu dia description dia pendek je. Dia kata waktu tu dia kena macam panic attack lah. Jadi kalau korang nak tahu, panic attack ni kalau terkena pada seseorang, dia akan menyebabkan dia susah nak bernafas. Memang susah nak bernafas. Jadi mereka pun kembali ke tempat kejadian, tapi entiti tersebut tak dapat dikesan walaupun mereka menggunakan lampu suluh yang mereka bawa. Jadi John ni waktu tu dia amat keliru dan bingung. Apa yang aku nampak, katanya, hantu ke? Boleh jadi juga mangsa lemas nelayan tempatan ataupun pemancing lain, mungkin. Jadi apa ni? Apa yang aku nampak? Dia macam confused kat situ. Jadi terlalu banyak tanda tanya bermain di fikiran John. Disebabkan rasa tak selesa, mereka berdua putuskan untuk naik ke darat. Jadi trip 3 hari 2 malam menjadi 1 malam sahaja. Ketika dalam perjalanan pulang, perbualan antara John dengan lelaki ni agak tegang disebabkan oleh apa yang berlaku. Sebab John ni marah sebabkan lelaki ni dia tak berikan sebarang reaksi, seperti macam tak ada apa yang berlaku. Sehinggalah lelaki membuka mulut dan berkata sesuatu yang membuatkan pengalaman ini tidak akan John lupakan sampai bila-bila. Tapi dia kata nak tolong je. Kisah yang kedua pula, saya terima email dari salah satu YouTuber Malaysia pada bulan Ogos tahun 2020 dah lama dah, di mana beliau merupakan salah seorang viewer salah satu video yang saya paparkan di skrin anda tentang Gunung Pulai. Jadi beliau merupakan seorang YouTuber yang merakamkan banyak video memancing di sekitar pantai di Melaka, Udang Galah, Perak dan Johor pun ada. Jadi agak lama saya simpan email beliau sebabkan saya nak kumpul satu konten untuk wujudkan satu episod lah dalam series kisah misteri dan mistik ni. Jadi cerita Haji amat ringkas dan padat, iaitu nama samaran yang saya gunakan, di mana beliau bergerak dalam kumpulan yang besar tapi berpecah kepada 2 kumpulan. Jadi satu kumpulan akan bergerak memancing menggunakan khidmat bot dan satu lagi akan bergerak memancing di atas rumah rakit jugalah, tapi mereka akan ke satu jeti yang sama di sebuah kampung di kawasan Ulu Tiram, Johor. Jadi kejadian berlaku sekitar pukul 7
pada waktu maghrib. Kata Haji, bila dah terlalu ramai dalam satu trip tu, pasti kecoh dengan gelak tawa dan bunyi radio yang kuat. Jadi secara tiba-tiba loceng joran yang digunakan Haji rancak berbunyi. Walaupun batam pancing yang digunakan sangat kuat, jadi mustahil ikan-ikan kecil yang mengacau umpan yang membuatkan loceng berbunyi tak tentu arah ataupun menggila katanya. Jadi apa lagi kata Haji, belia pun rentap dan terus terang Haji katakan memang tarikan sangat kuat, dan dari tarikan apa jua di bawah air tu, yang pasti sesuatu yang hidup melawan balik dan bukannya tersangkut pada reba ataupun pukat sesat. Jadi apa lagi, jadi Haji pun layan. Sampailah satu masa tu batang joran yang digunakan melentur teruk sampaikan patah, tapi tali masih tak putus. Jadi Haji pun bingung, ikan apa ni? Takkan sampai tak boleh naik? Jadi banyaklah persoalan yang bermain di fikiran sampailah seolah-olah mata kail tu terlepas dari apa jua yang meretak umpan Haji pada malam tu. Jadi apa yang menjadi misteri, umpan yang Haji gunakan iaitu anak ikan tamban yang masih hidup tidak terusik, malah tiada kesan gigitan langsung. Cuma apa yang Haji perasan, perambut yang digunakan bersaiz 60 pound ataupun anggaran mungkin dalam 28 ataupun ke 30 kilo, sepanjang hampir sedepa orang dewasa yang renggang ataupun menggerinting di dua bahagian yang berasingan. Yang macam seperti yang anda nampak di skrin anda, seperti ada dua tangan yang berpaut pada tali perambut menarik daripada bawah laut. Jadi kejadian tu berlaku terlalu cepat dan susah bagi Haji dan kawan-kawannya untuk jelaskan dari segi saintifik dan makhluk apa yang merentap tali tu. Dia tak tahu sama ada ikan ke apa ke, diorang tak tahu. Jadi kalau digigit ikan, pasti perambut tu akan jadi berbulu ataupun putus. Kalau tersangkut pada badan ikan, mustahil bagi perambut yang lurus tu untuk terbelit. Jadi bagi Haji, semua yang berlaku ada hikmahnya, pengajaran dan pengalaman bagi semua. Sebab perkara ini semua adalah rezeki. Berikut adalah dua cerita pendek yang saya pilih untuk kongsikan dalam video kali ini. Sebab bagi saya memang menarik daripada kisah yang pertama tu. Sebab dia punya cerita tu, dia punya turutan dengan apa yang ending yang John kongsikan tu bagi saya amat menarik. Dan apa misteri apa yang terjadi pada Haji. Jadi ada lagi 3 cerita pendek tentang rumah rakit, tapi 2 cerita ni di lokasi yang berbeza lah. Jadi eloklah saya kompilkan cerita di tempat yang sama. Jadi 3 cerita yang saya tak masukkan sekali dalam video ni, pengalamannya pendek tapi cukup seram. Antaranya nampak kelibat perempuan di atas rakit yang kecil. Jadi macam ada bunyi bayi yang menangis dan barang pancing yang hilang tapi ada semula di tempat yang sama pada keesokan paginya. Jadi saja saya nak kongsi, kami ada turun di JT pada tahun 2021 di mana di Kampung Salam tak silap, untuk ambil beberapa gambar lah ataupun video babak lakonan semula ke apa ke untuk letakkan dalam video ni, supaya taklah macam season yang lepas cuma gambar dan audio je kan. Tapi bila sampai je macam tak ada siapa yang jaga, tempat pun sunyi, macam tak ada orang. Mungkin juga waktu tu tengah PKP ke apa ke kan, sebab kami pun tak tahu dah fasa berapa hari tu. So kita pun macam dah confused dan kita pergi sana macam okey lah, tak ada rezeki, mungkin tak ada rezeki, kita tak dapat lah nak shoot ke apa ke, tangkap gambar. Tapi mungkin juga kena booking kan, ataupun call awal untuk tetapkan masa untuk naik bot lah, mungkin. Jadi baiklah, video kali ni sampai di sini saja. Harap anda semua terhibur dengan video kali ni. Kalau anda suka dan baru je jumpa channel ni, subscribe untuk video yang akan datang, dan sila tinggalkan komen jika anda ada pengalaman yang sama atau nak kongsikan pengalaman pendek anda di ruangan komen di bawah. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.